dengan baik disebabkan kerana engkau tidak ada komputer. Lepas ni aku akan ajar engkau Excel. Pasal itu engkau akan menjadi dropout student. Semester 5 engkau tak ada komputer. Aku sanggup, aku tak ada pakaian. Aku ada 5 lai je pakaian. The most important, the computer is very important for me. Hanya 800 saja beli komputer. Apa masalah kau? Pasal itu aku tak boleh duduk orang dengan B40. Ya? Dia lebih memikirkan pasal lain daripada pelajaran. Okey kelas, kau tutup kamera kau tu. Aku tak nak tengok lagi dah. Okey, ini yang first video yang tular hari tu ataupun sekarang ini, di mana dia mengatakan golongan B40 ini seolah-olah macam tidak bersyukur lah begitu. Jadi macam aku tidak tahan dengan golongan B40 ini kerana terlalu tidak pandai menjaga dia punya duit tu. Dengan sepatutnya budget RM800 tapi tidak boleh beli komputer langsung. So kita tengok pula video ini. Mana kau punya komputer? Saya tak ada komputer, Prof. Engkau tinggal kat mana? Seremban. Lepas ni aku akan pergi belikan kau komputer. Okey, sebenarnya banyak juga missing part di dalam video tersebut yang aku agak kurang tidak puas hati lah, bila di mana dia post tu kadang sesuatu video ini boleh menjadi something fishy bila ayat tersebut tidak habis. Maksudnya di sini lah macam benda yang tular first kali dia memang salah gila, salah betul bila dia menghina seorang student tu, apatah lagi tanya tentang background family itu di depan orang ramai dan juga dirakam oleh rakannya sendiri. Macam kita sendiri lah, macam aku sendiri pun pernah study di UTM Skudai, di mana macam ialah banyak je lecturer garang apa semua, tapi dari segi cacian makian hamun tu tidak pernah dimention pun tentang masalah family ke apa family ke. Mungkin profesor ni jenis yang caring lah, tapi cara caring dia tu mulut pedas dulu, mulut mencengkam baru dia bagi something. So dalam video ni macam dia bagi tahu sendiri nanti dia akan belikan laptop. Yes, memang dia dapatkan derma juga untuk bagikan laptop, tapi macam yalah, kadang-kadang perkataan kita ni kalau kita terlalu kesat pun akan menyakiti hati orang lain juga. So better macam cara pertuturan tu dijagalah betul-betul supaya macam kita pun rasa senang untuk ceritakan apa masalah kita. Yalah, macam mana juga kalau kita ingin ceritakan di khalayak ramai kan. Kalau contoh memang dia golongan B40, lepas tu dia mau ceritakan tentang ayah dia tidak bekerja, mungkin ada sebabnya. Lepas tu lagi mak dia sudah meninggal, ada sebabnya lagi. Dan kemungkinan besar dia yang menyara dia punya bapa untuk hidup dengan menggunakan duit PT-PTN itu, sehingga dia tidak mampu untuk membeli komputer. Itu pun menjadi tanda tanya juga. Cumanya netizen Malaysia ni biasalah tu kan, spekulasi serta banyak cerita-cerita yang diubah suai ataupun cerita yang ditokok tambah ataupun dia macam ada yang menyokong profesor tu, ada juga menyokong student itu. Tapi bagi kita ni, macam aku sendirilah, aku tidak menyokong kepada profesor ataupun student itu, kerana macam ada good and bad thing between both parties begitu. Contoh macam a good thing is tidak sangatlah good thing sebenarnya tapi benda yang good thing ialah selepas itu dia membelikan laptop kepada student itulah. Yang itu diceritakan oleh ada satu orang-orang UITM juga. Tapi the bad thing is cara kau melontarkan percakapan itu kepada orang ramai ataupun kepada student itu. Kita tahu student itu ada masalah, tapi tidak perlulah menghina masalah dia tu. Itu yang bagi aku menjadi sesuatu yang masalah besar. Lagi-lagi macam kita kan kena hina. Kalau kita sendiri kena hina, kita tidak kisah sangat lah. Tapi kalau family kita macam kena tanya background pula, kita pun rasa malu kan. Kenapa tidak private talk to this student dan ceritakan tentang masalah dia apa semua gitu, kan lebih better kan. Sekarang ni yang menjadi masalahnya, kau ceritakan pasal masalah orang apa semua tu, kau hina dia, and then di depan kamera pula orang rakam. Well, ada orang salahkan student yang rakam itu dan sebarkan. Bagi aku macam
sebarkan selepas dia mendapat graduasi itu tidak salah pun, sebab ini merupakan salah satu macam cara lah untuk expose the bad thing about that kind of lecturer. Macam kita orang pun dulu pernah menjatuhkan seseorang lecturer di UTM dulu, sebab itu hak kita. Contoh macam walaupun benda yang remeh, tetapi bukanlah salah kita sepenuhnya, dan kita perlu ada suara itu, perlu ada hak untuk bersuara. Tapi bila kita ingin bersuara, lecturer pula tidak memberikan kita peluang, malahan terus buang kita daripada universiti itu, seolah-olah dialah paling superior, dialah paling berkuasa di universiti itu, sehingga student ni jadi hamba abdi, jangan ikut ya, okey kita perlu ikut itu, kita ikut cara dia. Susah juga begitu. Walaupun kau ada title, tapi title itu tidak bermakna. Kau boleh gunakan suara kau boleh berkata apa saja yang kau inginkan, kau boleh hina student dengan cara kau bercakap seperti itu. Well, aku memang anti sangatlah dengan orang-orang begini ni. Lagi-lagi yang anggap dirinya berkuasa seperti T20 dan menghina kepada golongan B40. Sebab yang kita tahu lah, ini aku dapat informasi daripada kawan aku sendiri, di mana program UiTM ni akan provide kepada golongan B40 untuk masuk ke UiTM juga, dengan provision of beasiswa juga ada, ataupun PTPTN dan sebagainya. Daripada situ mungkin akan timbulnya perbezaan kasta di antara golongan B40 dengan golongan-golongan biasa yang masuk ke dalam UiTM. Sebabnya alasan mereka macam, UiTM ni yuran rendah, jadi beasiswa banyak, so dorang gunakan beasiswa itu untuk kegunaan lain. Tapi untuk golongan B40 itu, walaupun mereka mendapat PTPTN yang rendah, tapi duit itulah yang akan digunakan untuk menyara hidup family juga. Macam gitulah juga cerita ayahku, di mana dia menggunakan beasiswa itu untuk menyara kita orang dulu, sekeluarga. Kadang-kadang masalah itu bukan senang untuk diceritakan secara publik. Kadang-kadang kita sendiri pun tidak tahu apa masalah student tu, apa masalah yang berlaku pada family dia. Apatah lagi kalau kita ingin cerita benda tu di khalayak ramai, confirm lah kita sendiri pun rasa malu kan. Itu yang berlaku sekarang ni. Yang itu dari pemahaman aku bukan protecting that student, tapi mungkin student tu ada permasalahan dia sendiri juga, mana kita tahu kan. Tapi kalau korang tahu, just comment down below lah. Tapi aku sendiri pun malas ingin tahu juga, sebab yalah, bukan, kita kena respect lah. Yang penting sekali respect kepada setiap manusia ni, bukan sebagai seorang student, bukan sebagai seorang lecturer, tapi peri kemanusiaan, respect them. Itu saja aku minta lah. Maksudnya just a simple talk. Maksudnya kalau telajak kata ni bukan senang untuk berundur. Walaupun kau rasa kau betul, walaupun ramai orang anggap profesor itu betul, yang student itu salah kerana menyalahgunakan duit dia sampai sem kelima tidak beli laptop. Tapi bagi aku macam it doesn't make any sense lah. Lagi satu, macam kau boleh je guna Excel ataupun Google Sheet melalui kau punya handphone saja. Kau tidak perlu pun laptop, kau tidak perlu pun komputer. Kau hanya menggunakan handphone untuk akses Google Sheet, Google Excel. That's enough. Kalau kau pandai pasal IT, kau pandai pasal teknologi, guna itu saja pun sudah memadai, sudah cukup. Nombor-nombor je pun. Lainlah kalau kau masuk dalam dunia architecture. Jadi sebagai student architecture, kau perlukan komputer untuk buat rendering. Guna handphone memang tidak akan dapat rendering. Itu boleh terima, acceptable. Melainkan kalau guna sheet, guna Google Excel tu, sebenarnya boleh akses sahaja melalui handphone. Jadi tidak masalah pun. Maksudnya in term of penggunaan medium untuk belajar tu sebenarnya banyak. Tapi kita sendiri yang kena pandai discover juga. Itu aku tidak tahu lah masalah siapa sebenarnya, masalah student tu kan, masalah profesor tu lah, ataupun profesor tu sudah lama bengang dengan student tu tidak beli-beli. Itu susah lah, complicated juga lah. Tapi apa-apa pun, please respect each other. Thank you very much for watching. Jumpa lagi next time.